korang boleh dengar dengusan dia. Okay, Assalamualaikum semua. Okay, hari ni aku nak share kat korang benda yang wajib aku bawa kalau aku pergi travel ke, backpack ke, camping ke, hiking ke, dan benda-benda yang memerlukan aku memasak. Benda yang wajib aku bawa adalah stove. Okay, dekat sini ada dua jenis stove yang berbeza. Walaupun nampak banyak, tapi sebenarnya ini adalah stove yang sama je. Okay, ini adalah stove yang satu lagi lah. Okay, first kita tengok stove yang pertama. Okay, ini adalah stove yang bagi aku rasa stove ni familiar lah. Familiar kepada pemancing-pemancing, hikers-hikers. Kerana stove ni sangat mudah dijumpai dan mudah untuk dibeli. Kerana dia sangat murah. Tak silap aku sekarang harga dia lebih kurang dalam 30 ke 40 ringgit je. So kita boleh beli dekat Lazada ataupun Shopee ataupun mudah. So stove ni aku panggil stove kotak, dan stove kedua aku ialah stove spider. Sebab apa aku panggil stove spider? Sebab bentuk dia macam labah-labah sikit lah. So stove ni dia ada macam echo dia sikit, tapi sebenarnya ni adalah tempat letak gas. Dan stove kotak ni tempat letak gas dia dekat sini. Okay, kenapa kedua-dua benda ni wajib aku bawa semasa aku travel? Satu, sebab selalunya aku ni suka untuk memasak. Di samping aku nak memastikan makanan yang aku makan tu halal dan aku yakin untuk makan. Okey, antara contohnya kadang-kadang kita pergi ke tempat yang susah untuk dapat makanan, macam kita travel backpack. Aku pernah kena dekat Vietnam. Masa tu aku susah untuk jadi makanan yang halal, so aku terpaksa masak sendiri. Okay, kat sini aku ada dua jenis. Kenapa aku ada dua jenis stove yang berbeza? Pernah satu ketika dulu, masa aku camping dekat tempat yang sejuk, kita orang ada masa yang singkat untuk sampai ke puncak. So masa rehat pun jadi singkat lah. Masa tu member aku nak minum air panas, so nak buat air teh je pun. Suhu dekat situ sangat sejuk. Aku guna stove ni untuk memasak air, dan dia mengambil masa agak lama lah untuk memanaskan air tersebut. Dia telah mendragkan masa kami untuk sampai ke puncak. Oleh itu, aku tak nak ulangi perkara yang sama. So aku buat research sikit tentang stove yang lebih kuat api dia, dan aku terjumpalah stove yang jenis spider macam ni. Okay, stove ni aku panggil, dia punya model dia Bulin lah. So nanti aku akan tunjuk dia punya description. Apa beza kedua-dua stove ni? Stove ni kekuatan api dia lebih kurang 1400 watt, dan stove ni lebih kurang dalam 6000 watt. So kalau kita dapat lihat kat sini, sini adalah tempat keluar api dia. Dan untuk stove ni dia ada satu saja tempat keluar api. Berbeza dengan stove ni dia ada 3 tempat keluar api dia. So secara zahiriah pun korang boleh agak dah, stove ni akan mengeluarkan api yang lebih kuat. Tetapi aku akan sembang dekat korang apakah kelebihan dan apakah kekurangan stove yang aku ada ni. Okey, sekarang ni aku nak sembang kelebihan stove yang pertama ni lah. Actually stove yang pertama ni bagi aku dia lebih banyak kelebihan daripada stove yang ni. Okey, so antara kelebihan dia bagi aku, stove yang ni lebih kukuh lah. Sebab kalau korang tengok dia punya kaki kat sini, kalau kita letak, kalau kita goncang tolak-tolak macam ni pun dia still tak ada masalah lah. So kat sini aku ada beberapa jenis barang yang aku selalu bawa kalau pergi camping. Ini adalah salah satu kuali kesayangan aku. Kuali ni dah lama dah. Aku rasa hampir 10 tahun dah aku pakai kuali ni. Kalau aku pergi camping sampailah sekarang ni dah berumah tangga, aku still pakai kuali ni. So kalau kita tengok kuali ni, kalau aku letak dia, kalau kita gaul-gaul pun dia still okey, tak ada masalah. Dan kalau kuali yang besar pun boleh lah kita nak ni, dia tak berapa nak senang untuk terbalik ataupun jatuh ke apa ke. Ni adalah tempat aku masak air selalunya. Memang muat, tak ada masalah. Walaupun tersengit sikit pun dia still boleh cover lah. Sebab pernah lah case tengah-tengah masak tersenggol sikit, terjatuh macam ni. So tak ada masalah lagi. So kita boleh angkat lagi, letak. Kalau kita nak masak gunakan mesin pun tak ada masalah. Nak masak nasi ke, biasa aku masak nasi macam ni lah. Aku tutup macam ni ke, tak pun aku pakai ni, terbalikkan. Lagi satu kelebihan dia, dia murah dan mudah didapati. Cuma untuk kelemahan dia bagi aku, kelemahan dia ialah api dia tak berapa nak kuat lah. Api dia tak berapa nak kuat, dan dia tak ada tempat penutup. Kalau angin tiup, kadang-kadang kita berada di kawasan yang lapang, angin tiup memang akan menyebabkan api dia padam ataupun akan tak kuat lah.
So dengan itu aku memang akan standby siap-siap aku punya penghadang angin ni, yang biasa aku akan pakai macam ni begini. So kalau aku masak, aku akan letak macam ni, buka sikit, so angin tak boleh lah nak tiup, macam tu lah dia punya bentuk dia. Okay, ini pun, benda ni pun lama juga aku beli. Sebab aku ingat lagi masa aku hiking dekat Gunung Tahan tak silap aku, masa tu memang kita orang mengalami masalah yang sangat dahsyat sebab angin kuat. So kita orang nak masak pun memang susah. So inisiatif daripada kelemahan tersebut kat gunung tu, so aku belilah benda ni. Dia memang sangat membantu aku untuk masak kat mana saja, tepi sungai ke apa semua tak ada masalah. So stove yang ni dia punya kelebihan dia, bagi aku api kuat je lah. Lepas tu untuk kestabilan bagi aku kurang stabil lah. Contoh kalau kita nak masak kan, nak masak kalau macam ni pun dia lebih mudah untuk terjatuh sebab dia ada hanya 3, dia ada 1, 2, 3 dan tak berapa stabil lah. So kalau korang tengah masak, kalau terlampau ganas dia boleh jatuh terbalik macam tu. Contoh ini kuali kecil, baru kuali kecil. Kalau kuali besar macam mana? Memang lagi mudah lah untuk dia tergolek. So kalau macam kita masak air tersengit sikit ke, dia memang mungkin mudah untuk jatuh lah. Selalunya kalau jenis yang macam ni, kalau aku pakai kuali besar macam ni, aku akan ambil lagi batang kayu, aku akan letak benda ni kat atas tanah dan aku akan cocok kat sini. So kuali ni akan berdiri di atas kayu yang aku pacak lah. Aku biasa pacak 1, 2, 3 dan aku akan letak macam tu supaya dia lebih balance lah. So bagi aku ni adalah kelemahan bagi stove ni. Sebab tu memang aku standby 2 untuk in case apa-apa terjadi, aku boleh tukar dengan cepat lah. Sebab kebiasaannya first aku akan guna yang ni dulu sebab api dia lebih kuat. Kalau kita nak masak, so kita boleh, kalau nak cepat masak ke lambat masak ke, so kita boleh kontrol dengan mudah. Tapi kalau kelemahan dia lebih banyak di tempat tu, semasa aku menggunakan stove ni, so aku akan bertukar kepada stove ni. Itulah sebabnya kenapa aku akan bawa 2. Sebab selalunya aku lebih mementingkan kualiti untuk melakukan sesuatu kerja. Sekarang aku nak tunjuk cara setup stove yang macam ni. Okey, selalunya stove yang ni memang kita akan gunakan gas yang macam ni lah. Gas ni memang sangat mudah untuk didapati. Kalau kita pergi dekat Hardware ke, DIY ke, Tesco ke, Maiden ke, memang akan ada jual dekat kawasan-kawasan kuali-kuali yang kawasan-kawasan camping ke, memang akan ada. So untuk setup dia sangat mudah. Lupa lagi satu kelebihan aku nak bagi tahu untuk stove ni, dia ada fire starter dia sendiri. So kalau kau dapat tengok kat sini, okey, ni kat atas ni, dia ada macam elektrik lah untuk kita on dia punya api. So korang just plug in dekat dalam ni, dan di sini adalah tempat kontrol gas dia. So untuk contoh aku nak hidupkan, biasa aku akan on dia sikit bagi dia ada gas dia keluar supaya aku boleh hidupkan api. Okey, macam ni. Nampak tak api dia hidup? Tak tahulah korang nampak ke tak nampak. So ni api dia. So aku pasang full lah. Api dia kuat macam ni, tak berapa nak kuat. So kalau aku try bubur ni, korang boleh nampak aku api dia. Macam tu lah kebiasaannya. So aku akan letak mestin ke apa ke untuk masak dekat atas dia. Okay, seterusnya aku nak tunjuk kat korang cara nak setup yang ni pula. Untuk buka ni memang sangat mudah. Just korang pusing dan cabut. Okay, dah settle. Lepas tu korang boleh simpan dekat dalam dia punya bekas lah. Dia punya bekas macam ada beg kecil je. Okay, so untuk setup stove ni, stove ni kalau korang beli, korang hanya dapat dia punya adapter gas dia macam ni sahaja. Okey, sebenarnya adapter ini dia gas yang model yang lain, yang bukan yang macam ni. Memang susah sikit nak cari itu. Dia tak berapa familiar lah. Aku rasa lah tak berapa familiar. Mungkin orang lain mudah untuk dapat, tapi aku tak berapa nak suka sebab yang ni lebih mudah cari. So aku cari dia punya adapter ni yang harga dia lebih kurang dalam RM7 tak silap. Aku beli dulu kat Mudah. So cara nak pasang dia sangat mudah. Korang just screw je dia punya adapter ni dekat sini. Lepas tu korang boleh plug in dekat dia punya gas. Okey, untuk stove ini, untuk kontrol api dia kita kontrol kat sini. Tapi untuk yang ni berbeza sikit, kita kontrol api dia dekat sini. Okey, lagi satu kelemahan ini, dia memang tak ada fire starter. So korang kena standby sendiri lighter untuk korang on dia. Sama juga macam tadi, aku akan buka gas sikit dan aku akan petik api. Okey, dia dah menyala. So aku tunjuk sikit kekuatan api dia. Korang boleh dengar dengusan dia.
api dia memang kuat lah, berbeza lah dengan yang stove yang satu tu. Tapi bila kita dah tengok ni api kuat macam ni, confirm lah gas ni akan makan lebih cepat. So korang kena menilai sendirilah bila korang nak guna api yang kuat ni, dan time bila yang sesuai untuk korang pakai stove yang ni. Ok, sekejap lagi aku akan buat demo sikit. Kita panaskan air. Berapa lamakah stove ni? Dengan stove ni ambil masa untuk panaskan air daripada suhu biasa ke 100 darjah Celsius. Ok, Okey, akhir sekali kesimpulan daripada aku punya sharing tadi. Ini adalah aku punya style lah. So aku tak ada nak mencadangkan ataupun apa-apa. Ini just sharing kepada anda semua yang mungkin baru tahu tentang adanya stove untuk camping. Mungkin akan ada orang tanya kenapa tak pakai yang besar punya stove. Sebab selalunya aku pergi camping yang aku boleh bawa barang limited je. Maksudnya aku mendaki gunung, so aku bawa beg camping yang tak boleh bawa barang besar. So aku kena limitedkan barang aku supaya barang tu muat dan mudah dibawa. So kesimpulan dia, stove ni lebih murah, mudah didapati, tapi mungkin lambat sikit lah untuk masak. Tapi terpulanglah kepada anda semua untuk menilai sendiri keberkesanan setiap sesuatu barang yang aku share ni. Ok, itu saja. Terima kasih.